cystitis. Kalau tis ada IS dekat ujung tu maksudnya dia ada inflammation. Dia ada keradangan dekat bahagian tersebut. Okey. Dan dia melibatkan lower urinary tract infections iaitu di bahagian bladder. Okey. Ini bladder you all. So you nampaklah kita tak nampaklah sebab dia dekat dalam kan. So dia akan jadi merah, dia akan jadi inflame, lama-lama dia boleh jadi bernanah. Okey. Cystitis adalah inflammation of the urinary bladder. Okay. Caused by a bacteria infection. Okay. Jangan sebut gallbladder pula. Gallbladder tempat lain. A bladder infection can be painful and annoying. Kalau ada infection dekat urinary bladder ni memang biasanya disertai dengan sakit. Okay. Dan mengganggu lah. Okay. Biasanya dia akan sakit dekat depan simfisifusi dan dekat bahagian belakang pinggang. Okay. It can become a serious head problem if infection spread to kidney. Sebab dia dah dekat bladder, so dia boleh naik ke ureter dan seterusnya pergi ke ginjal you all. Less commonly, cystitis may occur as a reaction to certain drug. Jarang-jaranglah disebabkan oleh ubat-ubat tertentu. Radiation therapy or potential irritant such as feminine hygiene, spray, spermicide jelly or long-term use of a catheter. Boleh berlaku tapi jaranglah. Okay. Dan long term use of catheter saya tak nak kata jarang sebab biasanya kalau penggunaan catheter dalam jangka masa panjang, urinary catheter tu yang you masukkan catheter untuk nak buang air kecil tu, pesakit yang tak boleh buang urin normal tu. Kalau guna jangka masa panjang, komplikasi dia adalah mudah untuk dapat infection dekat bahagian sistem urinary tract. Okay. So ini adalah gambar-gambar dia, you all boleh tengoklah. Biasanya kalau untuk perempuan, kalau macam ni perempuan lah ni dia pendek je kan. Daripada urethra ni pendek je boleh masuk dekat bladder. So dia mudah untuk dapat jangkitan. Okay. Kalau lelaki bila ada pembesaran pada kelenjar prostat, so dia akan jadi sempit. Okay. Urethra dia jadi sempit dan urin dia tak keluar habis. So itu yang biasanya menyebabkan jangkitan kat situ. Kalau tidak, biasanya lelaki susah untuk dapat jangkitan kuman dekat bahagian pundi kencing. Okay. Komplikasi of cystitis. Yang pertama adalah kidney infection ataupun pyelonephritis. Yang ini adalah komplikasi yang agak teruk lah. Okay. Untreated bladder infection boleh lead to kidney infection ataupun kita katakan pyelonephritis. May permanently damage the kidney. High risk are young children and older adults. The symptoms often overlooked or mistaken for other condition. Kadang-kadang dia bertukar dengan masalah-masalah lain. Okay? Sebab dia duduk je, dia tak bagi rawatan dengan cepat, so sampai rosak buah pinggang dia. Okay? Kalau acute, macam ni. Biasanya, yang ni pyelonephritis acute dia jadi macam ni. Kalau kronik dia dah rosak teruk lah, buah pinggang kita dah mengecut, nampaklah tak cantik sangatlah, dia kecut apa semualah. Lapisan dekat luar ni dah rosak dah. Okay, complication of cystitis. Cystitis adalah inflamasi pada urinary bladder. Okay. Yang kedua, blood in urine. Blood cell urine can be seen only with microscope. Kalau tak guna mikroskop, biasanya kita tak nampak lah ataupun kita panggil microscopic hematuria. Usually resolved with treatment. Blood in urine that can see gross hematuria. Kadang-kadang ada yang kita nampak lah bila ambil urine tu kita nampak warna merah sikit. Okay. More common with chemotherapy or radiation induced cystitis. Kalau yang girls ataupun kanak-kanak yang biasa dapat tu, dia tak ada perubahan warna pada air kencing dia. Okay, nursing management. Apa nursing management untuk UTI? Biasanya kita akan fokus on treat the underlying infection and prevent it recurrent. Okay, first kena buat assessment dululah. Okay, sebut je nursing management, kena buat assessment dulu. Okay. Apa tu assessment? Kita nak buat apa? Take history of urinary sign and symptom related to UTI. Kenapa penting perlu ambil history? Nak tahu sejarah dia ni macam mana? Kita nak tahulah kekerapan dia untuk dapat UTI itu macam mana. Kerap ke? Tiap-tiap bulan ke dia mesti ada? Okay? Ataupun dalam setahun tu ada sekali.
Okey, itu jarang-jarang itu adalah normal lah. Kadang-kadang kita tak aware sangat pakai pakaian dalam yang tidak menyerap peluh, kadang-kadang boleh menyebabkan UTI sebab lama sangat pergi travel, kena pakai cotton lah sepatutnya kan. Kadang-kadang dipakai jenis yang sintetik tu, berpeluh lama tak tukar apa semua tu boleh menyebabkan UTI. Dan sejarah dia, rumah, keadaan persekitaran dia macam mana, cara kebersihan dia macam mana, okey. Lepas tu toilet dalam rumah tu, ada tak dia punya toilet tu dapat di-flush, okey. Ataupun kebersihan, yang ni semua kita perlu ambil untuk kita nak kena pasti kenapa dia dapat UTI, supaya kita nak treat lah. Kalau bagi ubat tanpa bagi nursing education, so dia akan datang semula, dia akan recurrent, akan dapat balik UTI. Okay. Seterusnya adalah assess changes in urinary pattern. Kita nak tengok urinary dia, frekuensi dia macam mana, kerap ke, berapa kali dia buang air, ataupun ada urgency tak, rasa nak buang air kecil tu secara mendadak, tiba-tiba rasa nak buang air kecil, dan ataupun hesitancy or pain, sakit ataupun tidak, rasa panas, pedih, semua tu. Okay. Assess for infrequent emptying of the bladder. Yang ini pun kena tahu. Ada setengah-setengah orang tu memang dia punya sikap semula jadi malah nak pergi buang air kecil. Dia suka bertangguh. Ada juga so ini juga boleh menyebabkan berlakunya recurrent UTI. Association of symptom of UTI with sexual intercourse, contraceptive practice and personal hygiene. Cara dia jaga kebersihan, cara cuci dia macam mana, ada tak dia guna kontraseptif, okey, ataupun sexual intercourse. Okey, selepas hubungan seks perlu dicuci dengan serta-merta lah, jangan simpan. Ada yang jenis malas tidur tanpa pergi ke bilik air dulu. Seterusnya adalah assess characteristic of the urine such as color, concentration, odor, volume and cloudiness. So kita kena tengok ataupun boleh tanya patient, okay, color dia macam mana, pekat ke tidak, keruh ke tidak, warna dia macam mana, ada bau ke tidak. Okay. Sebab itu juga kita boleh nak tengok keterukan dia punya UTI. Dan assess patient knowledge about antimicrobial and preventive healthcare measures. So kita nak tahu cara dia makan ubat tu betul ke tidak. Kadang-kadang dia makan dia tak habiskan pun. Bila dia makan antibiotik, bila dia makan ubat antispasm, spasmodik tu semua, bila dah relief, tanda-tanda dia dah tak sakit, kencing dia dah okey, dia berhenti makan. Kan? Ada setengah dia tak faham. So kena tahu, kena pasti knowledge dia faham tak. Kalau antibiotik dia kena makan sampai habis walaupun dia punya komplikasi tu dah tak ada dah. Okey, seterusnya untuk relief pain. Okay. Kalau patient yang ada sakit apa semua tu, kena gunakan antispasmodic drug to relieve bladder irritability and pain. Okay. Yang seterusnya relief pain and spasm with analgesic agent and heat to the perineum. So saya dah sebut tadi kita ada ubat yang memang sesuai untuk sebagai analgesic agent selain daripada combine dengan antibiotik. Lepas tu kita bagi health education dekat patient, makan ubat dan juga kita galakkan pesakit minum air yang banyak, 3 liter hingga 4 liter sehari. Okay. Tengok kepada keadaan cuaca juga. Okay. Kalau cuaca panas mungkin sampai 4 liter per day lah. Instruct patient to avoid urinary tract irritant seperti kopi, minuman-minuman beralkohol, teh, spice, minuman berkola, semua tu. Okay. Dan encourage frequent voiding every 2 to 3 hours. So minta dia jangan suka tahan kencing. So every 2 to 3 hours, so dia kena pergi release dia punya kencing tu. Seterusnya yang ketiga adalah monitor and manage complication. So kita kena pastilah dia ada komplikasi apa. Okay. Recognize and teach patient to recognize the sign and symptom of UTI early, initiate from treatment. So kalau dia ada tanda-tanda tu dia dah biasa dapatkan. So dia kena pasti apa tanda-tanda tu. Dia rasa pedih, dia rasa susah nak kencing, rasa urge nak kencing, kerap kali bangun tengah malam. So dia kena cepat-cepat pergi ke klinik untuk dapatkan rawatan. Manage UTI with appropriate antimicrobial therapy. Liberal fluid tu maksudnya minum air yang banyak. Frequent voiding and hygiene measure. So you kena ajarlah cara nak minum berapa banyak dalam sehari, 3 liter hingga 4 liter kan. Frequent voiding, okay, kerap kali buang
air kecil masuk tandas. Okey, 2 hingga 3 jam sekali. And hygiene measure, iaitu cara cuci perineum part dengan cara yang betul. Dan satu lagi tambah, guna tandas yang bersih. Okey. Instruct patient to notify physician if fatigue, nausea, vomiting or pruritus occur. Okay. So kalau dia ada tanda-tanda macam ni, kena cepat-cepat inform doktor ataupun pergi klinik untuk maklumkan bahawa dia ada tanda-tanda yang kita takut ada komplikasi yang lebih teruk. Provide for periodic monitoring of renal function and evaluate for stricture, obstruction or stone. Yang ini juga kita nak tengoklah, monitor sama ada dia ada masalah lain. Ada kerap kali dia dapat infection tu. Kenapa dia dapat infection? Kita takut disebabkan oleh masalah lain kan. Ada tumor ke, ada stricture ke, ada batu karang ke kan. Seterusnya, avoid inhaling catheter if possible. Kalau boleh jangan guna CBD if possible. Sebab tu kadang kalau dekat ward tu, kalau patient yang tak perlu tu, kita tak masukkan pun CBD. Kalau perlu sahaja. Ataupun kalau lepas operation, patient balik daripada operation dia dengan CBD kan. Kalau boleh secepat mungkin kita nak remove CBD tersebut. Contohnya bila patient dah betul-betul sedar, patient dah boleh bagi tahu dia boleh buang air besar sendiri apa semua, boleh buang air kecil sendiri yang tu semua, so kita akan remove CBD dia. Dan seterusnya, use strict aseptic technique if an inhaling catheter is necessary. Jika nak masukkan juga, guna strict aseptic technique. Check with the sign and level of consciousness for impending sepsis. Takut berlakunya sepsis lah. Ini untuk komplikasi yang lebih serius. Report positive blood culture and elevate white blood count. So kita nak supaya kita boleh ambil langkah yang lebih lagi lah. Okay. Kalau blood culture positif, so kita boleh treat dengan antibiotik yang sesuai. Okay. Yang keempat, teaching self-care. Teach patient health-related behaviour to prevent recurrent UTI. Saya dah sebut tadilah, contohnya practice personal hygiene, increase fluid intake to promote voiding and dilute urine, urinate regularly and more frequently and adhering to the therapeutic regime. So kena bagi tahu dekat dia, selain daripada jaga personal hygiene, ambil air yang cukup, buang air kecil secara regular dan lebih kerap, dan juga dia kena patuh kepada therapeutic regime. Kalau ambil ubat tu dengan cara yang betul, dos yang betul kan, dan masa yang betul lah. Kalau ubat tu untuk seminggu, dia perlu habiskan dalam masa seminggu. Teaching should meet the patient's individual need. So sebab tu kita buat assessment, sebab nak tahu patient ni tak tahu apa. Maksudnya kita akan bagi teaching tu based kepada apa yang pesakit itu perlukan. Okey. Boleh ya? Patient education to preventing recurrent urinary tract infection. Sebab UTI ni dia recurrent. Okay, kerap kali berulang. So kita kena pasti kenapa pesakit ni dapat UTI. Okay. Dan biasanya kalau ikut gambar-gambar kat sini, general urinary tract infection prevention tips adalah tips-tips yang biasa kita bagi kepada pesakit. Contohnya, cleanse your genital before and after sex, urinate immediately after sex, wash your rectum daily, drink lots of water, don't hold your urine. Okay. Dan satu lagi, kalau mandi tu pun better guna shower daripada bathtub. Ada setengah orang tu yang memang perlu untuk dapat infection, kita tak galakkan dia untuk mandi dalam bathtub lah, berendam kan. So untuk berisiko untuk dapat jangkitan juga. Hygiene yang pertama adalah kita fokus kepada hygiene. Yang ini kita nak bagi education dekat patient lah. Okay. So kita advise dia siapa yang mudah untuk dapat infection UTI tu, so kita prefer dia shower rather than bath in bathtub because bacteria in the bathtub may enter the urethra. Okay. Ataupun dekat kolam tu, tu pun lagi banyak kan bakteria dengan ramai-ramai orang. After each bowel movement, clean the perineum and urethral meatus from front to back. Jangan cuci dari belakang ke depan. Cuci daripada bahagian depan iaitu perineum ke belakang. Okay. This will help reduce concentration of concentration of pathogen at the urethra opening and in women the vagina opening. So kita tak nak berlaku contaminate daripada anus tu pergi ke bahagian vagina dia.
Okay, wiping from back to front after a bowel movement may force germs into urethra. Okay, E. coli yang ada dekat sini dia boleh masuk dekat sini. Okay, sebab tu kena cuci daripada bahagian depan ni ke belakang. Food intake, drink jumlah yang air apa tadi saya sebut 3 hingga 4 liter dalam sehari. Tengok cuaca lah, kalau cuaca panas mungkin boleh lebih lagi lah. Okay. Avoid tea, coffee, cola, alcohol and other food yang boleh menyebabkan urinary tract irritant. Okay. Dan biasanya yang ada caffeine lah. Okey, seterusnya adalah kita voiding habit ni kena inform juga patient ni supaya void every 2 to 3 hours during the day and completely empty the bladder. Okay, so maksudnya dia kena habiskan dia urine. Dia ambil masa sedikit lah, okay. Pastikan dia urinate semua, okay, barulah dia cuci. Sebab ada setengah tu dia tak habiskan. Okay. Sebab dalam apa tu sunnah Rasulullah pun kalau kita nak kencing, kita lepas habis kita buang air kecil tu kita berdehem sedikit kan. Ataupun kita batuk sedikit supaya semua air kencing tu dirilis keluar. Dalam Islam pun memang dah ada sebut macam tu. Okay, supaya tak ada penangkungan air kencing yang sedikit tu di dalam urinary bladder. Seterusnya, this prevent over distension of the bladder and compromise blood supply to the bladder wall. Both predispose the patient to UTI. Precaution especially for women include voiding immediately after sexual intercourse. Okay, ini banyak kali dah saya sebut. Okay, yang keempat adalah terapi. Take medication exactly as prescribed. Okay, jumlah yang betul, dos yang betul, masa yang betul. If bacteria continue to appear in the urine, long-term antimicrobial therapy may be required. Okay. Yang ni setengah-setengah orang lah yang perlu untuk dapat infection tu mungkin doktor kena bagi long-term antimicrobial therapy yang lebih panjang. For recurrent infection, consider acidification of the urine. Okay, kalau untuk siapa gadis-gadis lah biasanya yang mudah sangat untuk dapat infection, so kita galakkan dia ambil vitamin C. Okay, ambil buah-buah berry supaya untuk nak kita nak asidkan dia punya urine. Okay, bila urine dia lebih berasid, so mikrob tak akan berkoloni dekat situlah. Seterusnya adalah terapi. If prescribed, test urine for presence of bacteria following manufacturers and healthcare providers instruction. Okay, so kena test lah ada bakteria apa dekat ni baru kita boleh bagi apa tu rawatan yang sesuai untuk pesakit. Okay, sebab kita nak select lah jenis apa tu jenis-jenis ubat ataupun antibiotik yang sesuai dengan pesakit. Notify the primary healthcare provider if fever occur or if sign and symptom persist. Okay. Kalau apa tu ada tanda-tanda dia ada UTI, lepas tu ada fever pula kena cepat-cepat bagi tahu doktor di klinik-klinik yang berdekatan lah. And consult the primary healthcare provider regularly for follow up. Okay. So habis untuk ada soalan tak untuk apa tu UTI bahagian lower dengan upper. Yang ni saya sebut ni bahagian lower dulu ni. Bahagian bladder. Banyak lagi kat tempat lain. Saya tak pergi dekat bahagian upper lagi. Ada soalan tak? So ubat-ubat kalau yang ni penting ya. You kena tahu ubat-ubat dia dan macam mana nak bagi health education kepada pesakit. Itu penting. Ubat apa? Rawatan dia. Ubat dengan health education. Jenis-jenis ubat apa dan health education apa nak bagi dekat patient. Yang tu biasanya yang pentinglah untuk management untuk UTI ni. Boleh? Kau dah tidur dah. Okey, saya ada satu topik kecil. UTI juga tapi saya nak bagi nak apa tu bahagian apa? Oh, tak open lagi. Sekejap. Okey. Okey, ada masa setengah jam lagi. Saya akan habiskan. Yang ni sikit je sebab kita sentuh jangkitan kuman untuk bahagian upper tract urinary infections. Berbelit sikit lidah saya hari ni. Apa pasal? Okey. Nampak tak slide? My dear, nampak tak?
Okey. Nampak? Okey. Okey, seterusnya ini adalah apa urinary tract infections. Okey, yang lower urinary tract infection tadi yang saya dah sebut-sebut tadi bagi higher education apa semua tadi melibatkan cystitis. Itu adalah urinary bladder infection. Okey, sekarang ni adalah pyelonephritis. Ini adalah inflamasi dekat ginjal. Okey, kalau dia ada inflamasi, bengkak, merah, radang dekat mana-mana ginjal, sebelah ataupun kedua-duanya, kita panggilkan pyelonephritis. Sebab tu kalau you all pergi dekat klinikal, you all tengok uh, doktor buat diagnosis pyelonephritis, maksudnya buah pinggang dia mengalami keradangan, bengkak, merah dan tak pasti lagi masa ni sama ada nanah ataupun uh, dia bengkak saja ataupun dah ada nanah kat situ. Okay? Tapi biasanya berakhir dengan ada nanah apa semualah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok pyelonephritis. Okay. Dia adalah bakteria yang infection dekat bahagian renal pelvis. Ini adalah renal pelvis, ini ginjal. Dan biasanya kuman kalau daripada bawah ni dia akan masuk melalui urinary tract, dia akan masuk melalui bladder, dia akan pergi ke ureter dan dia akan sampai ke pelvis. Bila dah sampai dekat pelvis ni, bila ada infection dekat sini ataupun infection dekat bahagian dalam ginjal ni, kita panggil pyelonephritis. Okey. Dan kuman tu bukan sahaja masuk daripada bawah, dia masuk daripada 3 bahagian. Saya dah sebut tadi, daripada bahagian atas, daripada bahagian mana lagi. Okey. Daripada 3 bahagian, kan? Daripada darah semua tu. So, boleh juga menyebabkan jangkitan kuman. Causes dia upward spread of bacteria from the bladder ataupun spread from systemic sources reaching the kidney via the bloodstream. Okay? Either dia masuk daripada urinary tract ataupun dia daripada blood supply. Pathogenic bacteria from a bladder infection can ascend into the kidney resulting in pyelonephritis. Yang ni yang paling common lah. Okay? Kuman-kuman yang ada dekat bladder ni dia boleh naik ke atas. Kadang-kadang disebabkan oleh reflux. Reflux itu pula boleh disebabkan oleh adanya batu karang. Batu karang bila dia occur dekat mana-mana bahagian dekat sini dia menyebabkan kesekatan. Okay? Menyebabkan stricture yang menyebabkan urin ni dia flow sepatutnya dia turun ke bawah, dia akan reflux balik ke atas menyebabkan kuman boleh berkoloni dekat sini dan menyebabkan pyelonephritis, inflamasi sebab kuman dah banyak dah dekat situ. An incompetent uretrovesical valve or obstruction occurring in the urinary tract increase the susceptibility of the kidney infection. Okay, masalah-masalah ni yang boleh menyebabkan mudahnya untuk ginjal kita ni untuk dapat jangkitan. Because static urine provide a good medium for bacteria grow. Okay, most patient will get acute pyelonephritis through ascending infection. Biasa dia akan dapat acute dulu. Okay. Ascending infection daripada bahagian bawah lah, daripada bladder ni dia akan naik ke atas. Okay. Dia akan travel melalui urethra terus ke ureter. UTI more common in female. Tadi kita dah bincang due to shorter urethra, hormonal changes and close distance to the anus. An outflow obstruction of urine can lead to incomplete emptying and urinary stasis. Yang ini perempuan, yang ini lelaki pun boleh. Bila ada obstruction, bila ada kesekatan, bila ada BPH ataupun benign hyperplasia of the tak ingat dah. BPH. Prostate. Bila ada pembekaan pada kelenjar prostat boleh juga menyebabkan urinary stasis. Okay, urinary terkumpul dekat situ dan boleh menyebabkan UTI. Cause bacteria to multiply without being flushed out. Sebab dia tak flush dengan sempurna lah dan dia akan berkoloni di bahagian ginjal. Okay. Kalau ikut dekat sini ginjal kita sepatutnya smooth je. Okay. Bila dah berkedut-kedut macam ni, kulit dia ni mula-mula dia akan jadi nipis and then dia terus hilang, terus tak ada. Lapisan yang luar sekali tu. Okay. Dan dia akan jadi shrink. Ginjal jadi mengecut dan lebih kecil daripada yang sepatutnya dan dia akan rosak lah. Okay. Bila rosak dia akan jadi kegagalan buah pinggang. Jadi sebelum berlakunya kegagalan buah pinggang, so yang ini perlu dirawat dengan
serta-merta dengan cepat. Okey. Okey. Pyelonephritis dia terbahagi kepada dua, acute dengan kronik. Okey, yang ni acute dia dah ada dah. Okey. Infected dengan bakteria. Okey, tapi dia tak rosak sepenuhnya lagi. Tapi bila kronik, dia punya lapisan luar dia dengan bahagian dalam dia dah mula rosak dah. Okey, dinding-dinding dia, struktur dia dah tak cantik. So kita tengok acute dulu. Okay. Clinical manifestasi dia lebih teruk sikit lah. Kalau pyelonephritis ni, dia boleh jadi demam lah. Dia demam, sakit bahagian pinggang, bahagian depan, bahagian belakang. Leukocytosis, dia dah ada jangkitan kuman, dah ada inflame dekat situ, dah ada white blood count dah tinggi dekat situ, dan dia akan ada nanah lah semua kat situ. Okay. Dan setengah-setengah patient dia mungkin buang urin tu, dalam urin tu kita boleh nampak lah dia punya nanah. Dan ada setengah tu tak nampak nanah di dalam urin, tetapi bila doktor buat bila dia buat apa tu kejap tak ingat dah, dia ambil sampel urin daripada ginjal tu sendiri, so dia akan nampak lah apa tu nanah di dalam urin yang berada di dalam ginjal, dan ataupun sampel daripada ginjal tu sendiri, daripada dinding ginjal dekat mana-mana bahagian juga boleh kat situ boleh nampak dia punya kerosakan dan nanah occur dekat situ ataupun pus di dalam ginjal tu sendiri. Okay. Bacteriuria and pyuria. Okay. Pain in your back, side or groin or flank pain. Sakit di bahagian pinggang, belakang dan bahagian simfisi pubis. Nausea, vomiting, headache, rasa lemah badan. Rasa letih, lesu, rasa loya, mual, muntah, sakit kepala semualah. Cloudy, dark, bloody or full smelly urine dan frequent painful urination. Okay. Assessment, ambil urine test macam tadilah, urine culture and sensitivity test ataupun urine CNS. Untuk ambil urine culture and sensitivity kena teknik yang betul saya dah cakap tadi, you all pun dah belajar. Seterusnya, to determine the causative organism, appropriate antimicrobial agent can be prescribed, sebab nak kena pasti mikrob apa yang ada dekat sini. Okay, bakteria apa yang ada supaya sesuai dengan antibiotik yang diberi. To check for bacteria, concentration, blood and pus in the urine. So kita nak tengok bakteria apa, concentrate dia macam mana, ada darah ke tidak, dan ada pus ataupun tidak di dalam urine. Okay. Kalau ada pus, rawatan dia lain pula. Mungkin kena buat tusukan. Okay. Dia akan tebuk, kena pergi OT apa semua. Dan dia akan masukkan tube dan dia akan salin kepada drainage supaya dia boleh alirkan keluar pus nanah-nanah tersebut. Dia akan keluarkan masuk ke dalam drainage. Dia akan buat peritoneal typing dan dia akan buat apa tu? Perineal, bukan perineal. Sekejap. Petang-petang ni dia tak datang. Saya nak sebut term tu. Tak apa, biar saya ingat saya akan bagi tahu. Okay. Seterusnya adalah imaging test. Sama ada buat ultrasound untuk tengok sama ada cyst, tumor ataupun ada obstruction in the urinary tract. Dan seterusnya adalah buat CT scan with or without injectable dye. Dia masukkan dye untuk nak tengok ada obstructed, ada constricted dekat mana-mana. Sebab dye ni dia berwarna, so dia akan nampak lah ada constrict dekat mana-mana. Okay. For people who do respond to treatment within 72 hours, dan dia boleh detect obstruction within the urinary tract. Okay, CT scan dia akan masuk dalam ni, so dia boleh tengok dalam filem. Dan satu lagi kat sini dia boleh tengok bila masukkan dye tu, dia akan nampak pergerakan dye yang berwarna tu masuk ikut mana. Sebab kalau fluid dia besar macam ni, so dia tahu itu normal. Bila dia tengok yang berwarna tu jadi kecil, so dia tahu dekat situ ada kesempitan. Okay, dekat mana-mana bahagian. Relief of obstruction is essential to prevent the complication and eventual kidney damage. Sebelum ginjal tu rosak sepenuhnya. So perlu ambil diagnostic assessment ni perlu dibuat dengan cepat lah. Seterusnya adalah radioactive imaging, sama ada buat DMSA ataupun dimercapturosinic acid test bila doktor suspect ada scarring as a result of pyelonephritis. Okay. Imaging technique that track an injection of radioactive
inject the material through a vein in the arm, dan the material akan travel to the kidney, so dia akan nampaklah dekat monitor bila material tu travel dekat kidney. Image taken as the radioactive material pass through the kidney, it will show infected or scar area. So bila radioaktif tu masuk, so dia akan nampaklah gambaran dekat apa tu monitor dia tu. Ada scar dekat bahagian mana, dia punya ginjal tu macam mana, keterukan dia. Okay. Seterusnya IV pyelogram. Ini adalah prosedur dekat radiologi juga. Indicate with pyelonephritis if functional and structural renal abnormalities are suspected. Okay, dia akan buat pyelogram untuk nak tengok ada masalah dekat mana-mana bahagian urinary tract. Okay, dan biasanya dia akan masuk dye juga. Okay, dia masuk dye and then dia akan trace lah dekat mana ada masalah tu. So dia boleh detect lah ada kesekatan, kesempitan, ada bladder, ada stone ke. Okey, ini adalah intravenous pyelogram. Dia adalah imaging test used to look at the kidney and ureter, the tube that carry urine from the kidney to the bladder. This test is usually one of the first tests ordered in case of kidney disease or a urinary tract problem. Biasanya dia akan masuk dye dan akan masuk melalui vein. So dia akan masuk ikut urinary tract. So bila dia tengok dekat monitor tu, so dia nampak. Okay. So gambar daripada X-ray ni pun dia akan nampak macam ni. So dia nampaklah kalau ada stricture dekat mana-mana ataupun tiba-tiba dye tu tak bergerak, dia sampai kat sini je. Dan dia tak keluar pun melalui, dia tak sampai pun ke bawah. So dia akan tahulah kat sini ada masalah ni. Dekat sini ada kesekatan dia. Okay, medical management dia either bagi yang memang kalau untuk UTI, antibiotik first, lepas tu kita bagi health education. Nanti kena ingat. Antibiotic first cause action against acute pyelonephritis. Depend on whether or not the bacteria can be identified or not. Okay, kalau tak boleh identify, kita bagi broad spectrum. Kalau boleh identify, kita fokus, kita buat ambil CNS tadi kan. So kita boleh tahulah yang ni sesuai dengan antibiotik yang mana. Must be taken for the entire prescription period, usually 10 to 14 days. Yang ni yang paling common. Okay, patient may need antibiotic therapy for up to 6 weeks if a relapse occur. Kalau dia sentiasa berulang, okay. So dia akan bagi untuk long term medication. A follow-up urine culture is obtained 2 weeks after completion of antibiotic therapy to document clearing of the infection. So maksudnya masa follow-up tu urine culture akan diambil selepas 2 minggu habis rawatan terapi antibiotik untuk nak detect balik infection dia. Pregnant woman may be hospitalized for 2 to 3 days of parenteral antibiotic therapy. Oral antibiotic agent may be prescribed once the patient is febrile and showing clinical improvement. Okay. Kalau teruk, terutamanya kalau untuk pregnant woman, so dia akan bagi melalui IV dululah. Okay. Lepas 3 hari baru dia bagi ikut oral. Tapi kalau yang biasa tak ada masalah, tak ada komplikasi yang teruk, so dia akan bagi antibiotik melalui oral daripada klinik-klinik je. Tak payah hospitalization kecuali dia suspek ada masalah yang lebih teruk. Okay. Yang kedua, hydration tadi, minum air kan. Hydration with oral or parenteral fluid is essential in all patients with UTI. Hydration help facilitate, kita katakan yang penting untuk flushing urinary tract. Bila minum banyak, so dia akan flush keluar. So kuman-kuman yang ada tu kita harapkan dia akan keluar semua melalui urine. Surgery yang ni last lah, okay. Dan biasanya jarang lah kalau UTI ni, biasanya kita rawat guna 2 tu je, okay. Medication dengan health education. Surgery bila perlu, terutamanya untuk pyelonephritis. Surgery may be required to remove any obstruction jika ada komplikasi lain, contohnya obstruction, or to correct any structure problem in the kidney. Kalau ada BPH ke, kalau ada benda-benda yang tumor ke apa semua, yang tu kena relief lah masalah tu, barulah dia tak akan dapat recurrent UTI. Surgery may also be necessary to drain an abscess that doesn't respond to antibiotic. Okay, yang ni saya kata tadi, biasanya kalau pyelonephritis, biasanya doktor akan insert, dia akan masukkan needle untuk drain abscess tersebut. So abscess tu dia akan masuk dalam bag. So dia akan keluar semualah sekali dengan dia bagi IV antibiotik.
If severe infection, a nephrectomy may be necessary. Okay, jika severe, dia perlu buat operation dekat ginjal dan dia akan buang sebahagian daripada ginjal yang rosak tu. Okay, bahagian yang terlibat sahaja. Sebab tu dia panggil nephrectomy, bukan semua lah. Kalau ikut contoh dekat sini, bahagian mana yang terlibat, so dia akan potong sebahagian tu, bahagian yang terlibat tersebut. Okay, yang ini yang mungkin dah tak dapat diselamatkan lagi lah. Untuk chronic pyelonephritis, repeated bouts of acute pyelonephritis may lead to chronic pyelonephritis. Maksudnya dia berlaku berulang kali. Okay, selalu dia berlaku acute pyelonephritis. Okay, sebulan tu mesti ada sekali kena. So lama-lama dia akan jadi chronic sebab dia long term punya pyelonephritis. When pyelonephritis becomes chronic, the kidney becomes scar. Dia akan jadi parut-parut dah. Dia tak cantik dah. Kan? Dia jadi berparut, dia jadi kecil dan lapisan luar dia ni dah nipis. Contracted and non-functioning. And then dia akan rosak sepenuhnya dan dia akan jadi kegagalan buah pinggang lah lama-lama. Chronic pyelonephritis is a cause of chronic kidney disease. Okay, bila rosak sepenuhnya, so dia akan jadi chronic kidney disease. So tak boleh nak rawat dah lah. Okay, so you kena treatment dengan sebagai chronic kidney disease pula lah. Okay, mungkin nak kena buat peritoneal dialysis ke, nak kena buat hemodialysis ke pula. So kesian kat patient, datang-datang dengan UTI sahaja. And then bila dia ada infection dekat ginjal, dia jadi pyelonephritis, dan bila berulang kali dia jadi chronic pyelonephritis, bila tak dirawat, tak dapat rawatan yang sempurna, dia akan jadi kegagalan buah pinggang. This can result in the need for renal replacement therapies such as transplant or dialysis. Transplant pun bukan senang kan, susah nak dapat buah pinggang, pergantian buah pinggang yang baru. Okay. Susah sangat. Okey. Okey, clinical manifestasi dia, biasanya pesakit dengan chronic pyelonephritis ni dia akan fatigue, headache, poor appetite, polyuria, excessitus, kerap dahaga, weight loss, and then dia punya tu nampaklah dia punya ciri-ciri buah pinggang yang hampir rosak kan. Dia punya ni akan sakit bahagian belakang, selera dia pun dah berkurang, patient akan kurus lah. Persistent and recurrent infection may produce progressive scarring of the kidney resulting in renal failure. Ini yang kita risau, yang kita takutlah sekali. The extent of the disease is assessed by IV urogram ataupun pyelogram tadi. Measurement of creatinine clearance, blood urea, nitrogen and creatinine level perlu. Kenapa creatinine clearance perlu ambil? Creatinine level perlu dipantau sebab kita nak tengok fungsi buah pinggang dia. Okay? Sebab creatinine level kita boleh pantau buah pinggang dia tu masih elok ke tidak. Dan kita nak tengok juga blood urea dia. Kalau urea very high, maksudnya buah pinggang dia tak berapa bagus lah. Tapi kita takut tertukar juga kan. Kalau urea very high, kadang-kadang disebabkan oleh dehydration. Patient minum tak cukup air. Patient memang refuse nak minum air. Dia muntah-muntah apa semua. Kadang blood urea dia high juga. Tapi buah pinggang dia tak rosak lagi. Dan yang tu kita kena tengok creatinine pula. Creatinine adalah spesifik untuk kita nak pantau keadaan buah pinggang. Kalau creatinine ni result dia tak cantik, memang menunjukkan kegagalan buah pinggang. Okey, sebab blood urea ni dia kita tak pasti juga. Kadang-kadang dehydration, tak cukup air pun urea akan tinggi juga. Bacteria if detected in the urine are eradicate ataupun eliminate if possible. Sepatutnya kalau ikut yang normal. Okay. Complication and stage renal failure lah saya dah sebut tadi. Kalau dah rosak teruk apa semua, dia boleh menjadi kepada end stage renal failure ataupun chronic renal failure from progressive loss of nephron secondary to chronic inflammation and scarring. Okay. Hypertension, bila dah chronic renal failure, so dia akan jadi hypertension sebab fungsi buah pinggang ni juga mempengaruhi kepada kenaikan aliran darah. Okay. Dan seterusnya, formation of kidney stone from chronic infection with urea splitting organism. Long-term use of prophylactic antimicrobial therapy may help limit recurrence of infection and renal scarring.
Dan seterusnya, impaired renal function alter the excretion of antimicrobial agent and necessitate careful monitoring of renal function, especially if the medication are potentially toxic to the kidney. So kadang-kadang kita medication ni pun kita takut potential toxic to the kidney. So kena carefully monitor renal function. RFT lah, renal function test apa semua tu kena ni, sebab biasanya untuk golongan yang berumur lah. Nursing management lebih kurang macam tadi juga. Tapi yang ni bukan may lah, memang perlukan hospitalization lah. Okay. The patient require hospitalization and be treated as an may be treated as an outpatient. Okay. Tapi biasanya dia kena masuk hospital lah. When the patient require hospitalization, consuming adequate fluid unless contraindicated. Contohnya kalau dia memang dah ada end stage renal failure, memang dia tak boleh ambil fluid yang banyak, yang itu adalah contraindicated. Tapi kalau tak ada contraindicated, situ kita kena galakkan pesakit mengambil air yang banyak. To encourage to dilute the urine, to decrease burning on urination and to prevent dehydration. Okay. Fluid intake and output are carefully measured and recorded. So strict IO chart akan dibuat. Okay, so apa yang dia makan, apa yang dia dia buang, semua tu kita akan record dengan strictly. Okay, hourly IO chart. The nurse assess the patient temperature every 4 hours and administer antipyretic and antibiotic agent are prescribed. Okay, so kalau dia ada demam, kena bagilah rawatan untuk demam. Emptying the bladder regularly, performing recommended perineal hygiene, dan the importance of taking antimicrobial medication exactly as prescribed. Okay, and the need for keeping follow-up appointment. And symptomatic patients are often more comfortable on bed rest. Okay. So, yang ini nursing management untuk pyelonephritis, dan biasanya pyelonephritis ni dia perlukan hospitalization lah. Okay. Sebab dia perlukan lebih kepada lebih lagi kepada assessment ataupun kita nak pantau lagi. Okay, nak buat lagi investigation dia sebab nak tengok kenapa dia radar dekat situ sebelum buah pinggang dia betul-betul rosak tu. Banyak lagi klinik kita nak tengok lebih lagi clinical manifestation dia, apa lagi yang kita tak tahu, and then kita nak buat lagi further investigation supaya kita nak tahu masalah dia ni disebabkan apa. Okay. Current UTI ni disebabkan apa. Kita takut ada komplikasi lain lah yang mungkin memerlukan lebih rawatan, bukan saja nak bagi antibiotik, bukan saja nak bagi ubat tahan sakit apa semua tu, tapi mungkin memerlukan pembedahan. Okay. Sebab itu kadang pyelonephritis ni biasanya pesakit akan dirawat di hospital, dimasukkan ke ward. Ada soalan tak untuk pyelonephritis ni? Kalau acute, maybe dia dirawat di klinik. Kita bagi ubat-ubat semua, patient akan boleh balik lah. Okay. Kalau kronik, biasanya kita akan admit dekat ward lah. Ada soalan tak? Ada soalan ke? Dah habis dah untuk topik hari ni. UTI. Ada lagi tapi saya pilih yang untuk apa kita ambil satu je. Untuk lower pun kita ambil cystitis sahaja. Kalau tidak, tak habis-habis lah. So untuk besok pukul 8 sampai pukul 10 saya ambil juga kelas. Okay. Kita